5 lagi RUU diluluskan Dun Sabah. Perkembangan dari negeri di bawah bayu petang ini akan diperincikan Suaran Shah. Suaran, teruskan. Ya, sahih. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang berakhir hari ini meluluskan 5 rang undang-undang RUU. Speaker Dun Sabah Datuk Kazim M. Yahya mengumumkan RUU berkenaan diluluskan selepas bacaan kali ketiga dan disokong majoriti ahli Dun. Ia melibatkan RUU Tata Cara Jenayah Syariah Pindaan nombor 2 2024, RUU Keluarga Islam Pindaan 2024, RUU Zakat dan Fitrah Pindaan 2024, RUU Wakaf Negeri Sabah Pindaan 2024 dan RUU Kesalahan Jenayah Syariah Pindaan 2024. Kesemua RUU berkenaan dibentangkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Pelan Strategik Majlis Perbandaran Sandakan MPS dijangka akan dilancarkan tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gonsalam berkata kerajaan telah bersetuju untuk menaik taraf MPS sebagai majlis bandaraya yang pertama di negeri ini. Bagaimanapun, pihak majlis perlu memenuhi 2 daripada 11 kriteria pengiktirafan bandaraya yang ditetapkan, iaitu jumlah penduduk dan hasil tahunan. Berdasarkan kepada plan strategik tersebut, pihak Majlis Perbandaran Sandakan telah menetapkan sasaran untuk menaik taraf Majlis Perbandaran Sandakan ke Majlis Bandaraya sebelum atau pada tahun 2030. Beliau menjawab soalan adun Sungai Manila Datuk Mokran Ingkat dalam sesi soal jawab persidangan Dun Sabah. Pelbagai usaha turut dirancang MPS bagi memastikan daerah Sandakan menjadi destinasi pelaburan strategik sekaligus meningkatkan peluang pekerjaan serta mempelbagaikan potensi bidang ekonomi. Susulan gempa bumi berukuran 6.6 skala Richter di Mindanao, Filipina kira-kira pukul 10.13 pagi tadi. Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Sabah, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, giat membuat pemantauan sekiranya berlaku gegaran susulan. Ketika ditemui RTM, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah Amir Zudi Hashim memaklumkan kejadian berlaku kira-kira 550 km ke Kinabatangan, Sabah. Tiada ancaman tsunami lah. Memandangkan gempa kuat yang berlaku itu sangat dalam, jadi kebarangkalian untuk berlaku tsunami itu sangat-sangat rendah dan mungkin hampir tiada langsung lah. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati mendapatkan maklumat sahih menerusi laman sesawang dan media sosial Met Malaysia serta mematuhi arahan yang dikeluarkan agensi berkaitan. Sementara itu, di Tawau, gempa bumi turut dirasai 450 kaki tangan awam di Wisma Persekutuan Tawau. Cabaran bagi kita untuk macam mana cara untuk menenangkan mereka dan membuat satu aliran trafik yang begitu baik sehinggalah mereka benar-benar selamat di assembly point. Kaki tangan dan orang awam yang berurusan di bangunan berkenaan dinasihati berhati-hati menggunakan laluan dan tangga kecemasan. Alhamdulillah tidak ada berlaku sebab kita ada orang awam terutama di immigration. Alhamdulillah mereka mendengar nasihat, tidak turun daripada menggunakan lift, kita menggunakan tangga. Alhamdulillah tidak ada berlaku kemalangan dan kecederaan. Di Sandakan, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sandakan Severinus Sainkoi ketika dihubungi memaklumkan tiada aduan diterima daripada masyarakat berkaitan kejadian berkenaan. Bagaimanapun, pihaknya giat membuat pemantauan keselamatan di kawasan pesisir pantai Sim-Sim hingga jajaran Jalan Batu Sapi, kawasan Bandaran Sandakan dan bangunan Polis Diraja Malaysia Sandakan serta Majlis Perbandaran Sandakan. Banjir di Beaufort pulih sepenuhnya. Pusat Pemindahan Sementara PPS, Dewan Kampung Swasta ditutup secara rasmi 4 petang tadi.
Seramai 37 penduduk daripada 14 keluarga di PPS berkenaan dihantar pulang ke kediaman masing-masing. Demikian dinyatakan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Beaufort, Muhammad Nazri Ajun. Penutupan PPS tersebut dibuat selepas pemeriksaan kawasan dan rumah penduduk terjejas selamat untuk didiami. Sambutan Hari Penduduk Sedunia yang ditetapkan setiap 11 Julai adalah pemerhatian mengenai pola kependudukan sekaligus mengenal pasti kesan terhadap ekonomi, pendidikan serta kelestarian sumber alam. Sambutan ini juga turut dianjurkan di Sabah. Nirona Newman ada butirannya. Sejak 1974, kajian bersiri iaitu Kajian Penduduk dan Keluarga Malaysia KPKM dijalankan oleh Lembaga dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN setiap 10 tahun. Oleh itu, tahun ini kajian bersiri ini akan dilaksanakan untuk kali ke-6 bermula pada 15 Julai hingga 31 Disember ini. Kali terakhir kajian penduduk dan keluarga dilaksanakan pada tahun 2014. Kajian bertujuan menyediakan data terkini dan siri masa berkaitan kependudukan, kekeluargaan dan kesihatan reproduktif serta sosioekonomi penduduk Malaysia. Tahun ini, sambutan Hari Penduduk Sedunia membawa tema Kuasa Data yang Inklusif ke arah masa depan yang berdaya tahan dan saksama untuk semua. Pada tahun ini lebih kepada memberi kepentingan dan kesedaran tentang data. So, mana data ni amat penting bagi segala pihak untuk membuat polisi, membuat program. Misalnya di PKN, dia bertepatan lah. Antara tumpuan kajian adalah wanita pernah berkahwin, lelaki pernah berkahwin, remaja belum pernah berkahwin, warga emas dan penduduk bujang. Kita berharap akan mendapat data-data kependudukan yang terkini lah hasil daripada kajian itu. Di Sabah kita akan membuat kajian sebanyak 2,730 orang keluarga lah, di mana 1,510 adalah di kawasan bandar dan 1,220 di kawasan luar bandar. Okay, kita sedia maklum bahawa dalam penyelidikan kita panggil data itu hidup. Okay, apa maksud dengan data itu hidup? Data itu hidup maksudnya dia akan berubah daripada semasa ke semasa. Antara dapatan sebelumnya adalah pertumbuhan kanak-kanak dan belia di negara ini adalah perlahan serta jumlah penduduk dalam lingkungan umur 65 tahun ke atas telah bertambah sekaligus unjuran Malaysia sebagai negara tua menjelang tahun 2030. Masyarakat penduduk bagi kerjasama kepada tim penyelidik untuk mendapatkan data yang tepat. Sudah pastinya saya menyambut baik kajian ini sebab kajian sebegini kan amat penting sebagai misalnya kadar kemiskinan, kadar kelahiran, jumlah pendidikan. Selamat menyambut Hari Penduduk Sedunia 2024, Nirona Newman, RTM. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik, Suaran, terima kasih.